Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Nabi buat dakwah, kita dengar Nabi dipulaukan di lembah Abi Talib 2 tahun 6 bulan, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih di pulau di lembah Abi Talib. Masa Nabi SAW setelah dipulaukan, orang Islam ni kelaparan. Mereka makan daun sampai daun tu bibir-bibir mereka pecah. Sehingga kurma tu dicatu, kurma pun tak ada. Orang Islam dipulaukan di Mekah. Maka apa jadi? Nabi Muhammad SAW lapar, harta Khadijah dihabiskan. Habis je pemulauan lembah Abi Talib, dia kata perjanjian dimakan anak-anak. Habis je daripada tu, Nabi SAW balik, 2 orang meninggal dunia dalam masa dekat-dekat. Seorang ialah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, ibu kita semua. Orang yang pertama jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Orang pertama yang korbankan harta untuk Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Orang yang peluk Nabi SAW masa kita semua tak ada kat sana. Orang yang berjuang untuk Nabi SAW masa kita semua tak ada kat sana. Untuk itu kita kena teringin doa, ya Allah, temukan mak yang saya sayangi, temukan isteri saya, temukan anak perempuan saya, temukan ahli keluarga saya dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Temukan dengan Ummul Mukminin. Kita teringin nak jumpakan isteri kita dengan ibu orang Islam, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Patut tengah malam mesti kita nangis. Abang, saya teringin nak jumpa seorang wanita dalam dunia ni. Siapa beliau? Beliaulah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beliau jaga Nabi SAW masa kita semua tak ada kat sana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali Abu Talib meninggal dunia. Orang yang jaga Nabi SAW, satu hari Abu Talib beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, Abu Talib beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, tadi datang pembesar-pembesar Quraisy. Mereka datang dan mereka kata, kalau kamu buat dakwah ni sebab nakkan kuasa, mereka nak jadikan kamu ketua di kalangan mereka. Kalau kamu buat dakwah ni kerana kamu nakkan harta, mereka nak bagi kamu harta yang banyak. Wahai Muhammad, kalau kamu buat dakwah nak wanita, dia orang dah bagi kamu pilih mana-mana wanita kat Mekah ni banyak mana, siapa kamu nak, semua mereka nak bagi kat kamu. Dan mereka kata juga, kalau kamu buat ni mungkin sebab kamu sakit, atau kamu disihir dan kata lain, maaf, gila, kata mereka akan cari tabib yang paling baik dan akan obati kamu. Wahai Muhammad, mereka kata, dah lah, kalau kita cukup-cukup lah buat dakwah, tinggalkan dakwah ni. Sabda Nabi SAW, wahai Abu Talib, pamanku, apa lagi yang mereka boleh lakukan? Kalau mereka boleh ambil matahari letak di tangan kanan aku, bulan letak di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini tak sekali-kali. Sama ada Islam ni tersebar di seluruh dunia, atau sama ada aku mati dalam menyebarkan agama ini. Nabi SAW berlalu daripada Abu Talib. Abu Talib rasa sedih. Abu Talib rasa sedih tengok Nabi sedih, dikejar Nabi SAW. Kata Abu Talib, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, pakcik cuma cakap pada kamu apa yang orang lain cakap. Kalau kamu nak teruskan dakwah ni, pakcik akan ada di sana untuk sentiasa menjaga kamu. Wahai Muhammad, teruskan buat dakwah ni. Kalau kamu buat dakwah, pakcik akan ada sentiasa bersama dengan kamu, akan jaga kamu. Akhirnya Abu Talib telah meninggal dunia dalam keadaan beliau tak sempat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sangat bersedih. Kesedihan Nabi itu teramat tinggi. Dalam keadaan begitu, dakwah ni tidak diberhentikan. Apa jadi? Nabi SAW terus pergi Taif. Sampai ke Taif, Nabi SAW telah jumpa orang dakwah orang dekat 10 hari. Kemudian dihalau dengan batu dekat 10 km. Daripada orang paling besar sampai paling kecil, baling batu pada Nabi SAW. Darah mengalir daripada badan Nabi, pada kepala Nabi, badan Nabi SAW, sampai kaki Nabi SAW, dipenuhi dengan darah. Nabi SAW jatuh. Sampai masa tu datang malaikat semua sekali, datang kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, biar kami hancurkan seluruh penduduk Taif ni. Mereka telah berjanji, malaikat semua nak hancurkan penduduk Taif. Dengar apa doa Nabi. Ya Allah, kepada engkau aku adukan kelemahan dan kedaifan aku. Ya Allah, aku yang kurang berdakwah, aku yang tak pandai berdakwah. Walaupun beliau dakwah siang malam, dia kata, ya Allah, ini semua salah saya. Ini sifat orang beriman. Atas semua apa yang datang, atas apa pun kita rasa, ya Allah, ini semua salah saya. Ya Allah, saya mengadu kelemahan dan kedaifan saya dalam berdakwah ini kepada engkau. Ya Allah, saya mengadu betapa lemahnya daifnya saya. Ya Allah, pada siapa engkau letakkan saya? Adakah pada penyembah-penyembah berhala di Mekah yang sakitkan saya, nak bunuh saya, yang sakiti keluarga saya, lebih kurang begitu maksudnya?
Atau kepada orang Taif yang hina saya baling batu pada saya? Atau pada siapa ya Allah? Ya Allah, saya tak kisah semua tu. Orang nak suka kita ke, tak suka kita ke, orang nak sayang kita ke, nak hormat kita ke, nak hina kita ke, orang nak apa pun pada kita, kata Nabi, sabda Nabi, ya Allah, saya tak peduli semua tu. Tahu tak apa Nabi kata? Ya Allah, yang saya takutkan ialah kemurkaan-Mu. Yang paling menakutkan dalam hidup ini, kalau Allah marah pada kita. Kalau Allah marah kita, itu paling menakutkan. Yang saya harapkan, yang saya inginkan, hanyalah keredaan-Mu. Yang hanya saya inginkan, ialah keredaan-Mu. Jadi reda Allah ialah segala-galanya. Keampunan Allah, reda Allah ialah segala-galanya. Sebab tu bila dijanjikan bulan Ramadan, barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa yang lalu. Barang siapa berdiri malam dengan iman dan ihtisab, tarawih, bangun lagi tahajud, barang siapa bangun malam dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia yang lalu. Untuk tu dia ampunkan dosa ialah anugerah Allah yang paling besar dalam hidup ni. Entah esok lusa kita tinggalkan dunia, entah malam ni, tak tahu bila. Orang beriman bila dia tarik nafas, takut tak sempat nak embus nafas, takut tak sempat tarik nafas yang lain. Kalau mereka tidur, mereka rasa takut kalau mereka tak bangun-bangun lagi. Kalau mereka melangkah kaki kanan, mereka takut kalau maut tu datang sebelum mereka melangkah kaki kiri. Ini sifat orang beriman. Mereka sentiasa risau keadaan diri dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu kita kena berpuasa dengan iman dan ihtisab. Keyakinan kepada Allah dan mengharapkan janji-janji dia. Mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang dulu berpuasa dengan iman. Orang dulu berpuasa dengan iman.